Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? So, hopefully korang berada dalam keadaan sihat, sejahtera, aman, damai, tenteram. Okay, so pada hari ini insya-Allah kita akan membincangkan masih lagi dalam bab 4 kadar tindak balas, tingkatan 5 dalam bab 4 kadar tindak balas, tapi hari ini cikgu akan fokuskan kepada 4.3 aplikasi konsep kadar tindak balas. Okey, kalau kamu tengok video yang lepas-lepas, kita dah belajar pasal faktor memengaruhi kadar tindak balas dan juga macam mana kita nak kira kadar tindak balas kan. Okey. Dan untuk hari ini apa yang kita akan belajar? Okey, kita akan belajar berkenaan dengan aplikasi kadar tindak balas dan kita akan tengok aplikasi ataupun kita akan belajar berkenaan dengan aplikasi kadar tindak balas dalam kehidupan harian dan juga kegunaan industri. Okey, tanpa melengahkan masa, jom. Jadi sebenarnya dalam kehidupan harian dan sektor industri, okey, di kehidupan kita ni, faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas lazimnya diubah suai untuk mengubah kadar tindak balas. Okey, kadang-kadang dalam kehidupan seharian kita ni, untuk mempercepatkan satu proses, kadang-kadang kita ubah faktor-faktor tu. Dan kadang-kadang kita nak sesuatu tindak balas tu menjadi perlahan, kita kena bermain dengan faktor-faktor yang mengaruhi kadar tindak balas. Okey, contoh dia macam ni. Contoh, peti sejuk menurunkan suhu makanan supaya kadar tindak balas penguraian makanan oleh mikroorganisma menjadi perlahan. Jadi itu function peti sejuk, menurunkan kadar tindak balas. Jadi kita bermain dengan faktor suhu. Okay. Ada lagi contoh dalam kehidupan harian kita, makanan yang dipotong kecil-kecil akan lebih cepat masak kerana jumlah luas permukaan yang terdedah kepada minyak masak lebih banyak. Jadi makanan kita kena potong dalam saiz yang kecil, okey, supaya dia lebih mudah masak. Macam tu kan. Okey. Dan bangunan dibuat daripada besi yang terletak berhampiran dengan kawasan perindustrian akan lebih cepat terkakis oleh hujan asid. Atmosfera di kawasan perindustrian mengandungi kepekatan sulfur dioksida yang tinggi. Apabila kepekatan bahan pencemar berasid meningkat, tahap keasidan hujan asid bertambah dan kadar kakisan meningkat. Jadi ini juga merupakan faktor yang mengaruhi, antaranya faktor kepekatan ya. Kadang-kadang kita tengok perumahan ataupun rumah-rumah ataupun bangunan-bangunan besi-besi yang berada di kawasan berhampiran kawasan perindustrian itu lebih cepat berkarat berbanding dengan di kawasan biasa. Okey, jadi ini berkaitan dengan faktor-faktor yang mengaruhi kadar tindak balas dalam kehidupan seharian kita. Tapi untuk tajuk kali ini, cikgu akan fokuskan lebih kepada proses-proses ataupun tindak balas yang berlaku dalam industri, ya, sektor industri. Antara proses yang berlaku adalah proses Haber. Okey, proses Haber ni apa? Okey, dalam proses Haber, campuran gas nitrogen dan gas hidrogen dalam nisbah isi padu 1:3 pada suhu 450 darjah Celsius hingga 550 darjah Celsius dan tekanan 200 atm dialirkan melalui serbuk ferrum yang berfungsi sebagai mangkin untuk menghasilkan amonia. Ya Allah, panjangnya. Okey, senang cerita je ni. Sebenarnya proses Haber ni adalah satu proses mencampurkan gas hidrogen dan gas hidrogen dan juga gas nitrogen untuk menghasilkan amonia, tu saja. Dan berguna sangat ke amonia ni? Kenapa perlu dihasilkan secara industri, secara besar-besaran? Okey, amonia ni ada banyak kegunaan sebenarnya. So antaranya untuk mencegah pembekuan latex, tak nak bagi latex bergumpal, kena guna amonia. Bahan deterjen, dalam dia tu ada amonia nak buat dia. Ejen penyejuk pun menggunakan bahan yang terdiri daripada amonia. Nak menghasilkan baja kimia pun amonia juga. Nak buat bahan letupan untuk kegunaan pembinaan dan sebagainya pun perlukan amonia. Ni baju, warna baju, cat kereta, cat apa segala jenis cat warna-warna, pewarna pun sebenarnya kena gunakan bahan kimia yang nama dia amonia, ya. Jadi sebenarnya amonia ni banyak kegunaannya dalam bidang industri, tapi kita je tak sedar kan. So that's why amonia ni banyak dihasilkan dalam skala yang besar. Antara salah satu proses yang mengaplikasikan faktor-faktor mengaruhi kadar tindak balas ni adalah dalam proses Haber. Okey, kita akan tengok ya.
Okey. So secara overview-nya, okey, tengok dulu ni. Ini adalah overview macam mana proses Haber itu dijalankan. Okey. Iaitu cikgu cerita tadi, gas nitrogen dan gas hidrogen, di mana satu nitrogen bercampur dengan 3 bahagian hidrogen untuk membentuk satu molekul yang nama dia amonia, bahan yang nama dia amonia, ya. So proses dia, okey, kalau kamu tengok, gas nitrogen dan gas hidrogen akan bercampur dan dimampatkan pada tekanan 200 atm oleh pemampat. Kena mampat. Kenapa kena mampat? Di sinilah dia mainkan peranan kadar tindak balas itu. Kita kena tingkatkan kadar tindak balas. Okey, so apabila tekanan tinggi, kadar tindak balas pun jadi tinggi. So, nak cepat hasilkan amonia, so kita kena buat pada tekanan 200 atm. Sebab ini nak menghasilkan banyak ni. Okey. Dan campuran ini tadi, kalau kamu perasan, dia akan pergi kepada reaktor. Okey, reaktor dekat sini kita ada serbuk ferrum iaitu mangkin, dan suhu dia juga adalah 450 hingga 550. Okey. So, kalau kamu perasan, faktor yang seterusnya adalah faktor mangkin. Nampak serbuk ferrum digunakan mangkin. Okey. Macam kita belajar dalam video yang lepas, okey, cikgu ada terangkan bahawa apabila mangkin ada, maka kadar tindak balas akan menjadi tinggi. Okey. So, kehadiran mangkin akan menyebabkan kadar tindak balas menjadi tinggi. Dan juga kalau kamu perasan di sini ada suhu. Okey, dia main dengan faktor suhu. Okey. So, suhu yang tinggi, maka kadar tindak balas juga tinggi. Jadi, maka dengan itu amonia akan banyak terhasil. Namun begitu, ada sesetengah gas yang masih tidak bertukar menjadi cecair amonia akan dialirkan semula kepada pemampat dan seterusnya reaktor, dan juga proses ini berulang-ulang. Okey, itu secara overview-nya macam mana, secara ringkasnya macam mana proses Haber, iaitu proses penghasilan amonia. Okey, so dia bermain dengan faktor kadar tindak balas. Ini dalam industri, dalam industri. Okey. Ini proses yang pertama, ingat proses Haber. Proses Haber untuk menghasilkan amonia daripada nitrogen dan hidrogen. Okey. Proses yang kedua adalah proses sentuh ataupun contact proses. Proses sentuh merupakan proses untuk menghasilkan asid sulfurik daripada sulfur. Okey, lagi sekali cikgu terangkan, ada kegunaan ke asid sulfurik ini sampai dia nak buat banyak-banyak dalam skala industri? Ada. Okey, antaranya asid sulfurik ni kita guna untuk buat deterjen, untuk menghasilkan dye, pewarna, untuk buat baja pun guna asid sulfurik, untuk buat cat, ada bahan-bahan untuk buat cat tu guna juga asid sulfurik, untuk buat plastik dan macam-macam lagi yang menggunakan asid sulfurik. Okey, tanpa melengahkan masa, jom kita tengok macam mana asid sulfurik dihasilkan. Okey, ini adalah gambar rajah ringkas bagaimana asid sulfurik dihasilkan. Untuk pengetahuan kamu, ada 4 peringkat. Ada 4 peringkat penghasilan asid sulfurik. Ataupun dalam proses sentuh ada 4 peringkat. Tak perlu, jangan risau. So slow. Okey, so slow. Kalau tak dapat lepas ni, boleh ulang balik video cikgu pada waktu ni, pada part ni, ya. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, kalau kamu perasan yang pertama, sulfur dan juga udara kering. Okey, apa yang akan berlaku? Sulfur dia akan dibakar dengan udara yang berlebihan dulu, iaitu oksigen lah, udara berlebihan iaitu oksigen, untuk menghasilkan sulfur dioksida. Jadi ini kita panggil persamaan perkataan, ya, persamaan perkataan. Jadi persamaan perkataan dia sulfur tambah oksigen untuk menjadikan sulfur dioksida. Dioksida ni maksudnya ada, di ni maksudnya dua, ada 2 oksigen di sini, ya, sulfur dan 2 oksigen, ya, sulfur dioksida, ya. Mula-mula sulfur dan udara berlebihan akan dibakar. Okey, fine. Pertama, dia akan menghasilkan sulfur dioksida. Okey, tengok proses yang kedua pula. Okey, proses yang kedua, okey, udara dia akan melalui kat situ. Okey, di mana proses yang seterusnya, sulfur dioksida tadi dicampurkan dengan udara yang berlebihan pada suhu 450 darjah Celsius, tekanan 1 atm, dan dialirkan melalui vanadium 5 oksida yang berfungsi sebagai mangkin untuk menghasilkan gas sulfur trioksida. Okey, cerita dia, sulfur bersamaan perkataan, ya, sulfur dioksida dia akan dialirkan ataupun dicampurkan dengan udara yang berlebihan lagi sekali
dia akan dicampurkan juga dengan vanadium 5 oksida pada suhu 450 untuk membentuk sulfur trioksida. Tadi sulfur dioksida, tambah lagi oksigen, dia akan jadi sulfur trioksida. Tri ni maksud 3O di sini, ya. Okey, kalau kamu perasan persamaan perkataan ni, nampak tak? Satu pergi ke kiri, satu pergi ke kanan. Okey, ini bermaksud tindak balas ini adalah tindak balas berbalik sehingga mencapai titik keseimbangan. Okey, ataupun tindak balas ni senang cerita macam ni. Sulfur dioksida dia boleh bertukar menjadi sulfur trioksida, dan dalam jangka masa yang sama sulfur trioksida boleh kembali menjadi sulfur dioksida sehingga mereka ni mencapai keseimbangan. Namun begitu, proses sentuh ni kita nak buat asid sulfurik. Jadi nak buat asid sulfurik, kita kena guna sulfur trioksida yang banyak, kena hasilkan sulfur trioksida yang banyak. Jadi orang engineer pun fikir macam manalah aku nak buat sulfur trioksida ni jadi banyak. Lalas dia kata, okey fine. Kita bermain dengan faktor kadar tindak balas, kita buat dia pada suhu yang tinggi. Dan juga kita taruh mangkin, iaitu vanadium 5 oksida. So that's why pada peringkat yang kedua ni, tindak balas berbalik. Untuk menghasilkan lebih sulfur trioksida, kena tambah sikit suhu, iaitu 450, dan juga kita kena letak vanadium oksida. Okey, suhu ni sebenarnya memang ahli engineer memang dah fikir memang ini adalah suhu yang optimum, yang sesuai untuk kegunaan industri. Okey, kalau tinggi sangat kan meletup, bahaya kan. Okey, dia dah fikirlah faktor-faktor keselamatan dan sebagainya. Suhu yang sesuai adalah 450 dan juga mangkin yang sesuai adalah vanadium 5 oksida untuk menghasilkan sulfur trioksida. Ya Allah, boleh-belit lidah kan. Tapi cerita dia macam itulah So di sinilah kita bermain dengan faktor kadar tindak balas, ya. Okey, kita tengok yang ketiga pula. Apa yang akan berlaku ni ketiga ni? Okey, kat sini nampak ada asid sulfurik pekat ni. Apa jadi ni? Okey, so tadi dah terhasilnya sulfur trioksida. Sulfur trioksida ni dia akan dialirkan kepada asid sulfurik tapi dalam bentuk wap-wap macam tu, ya, untuk menghasilkan oleum, ya. Jadi oleum pun terhasil, satu bahan ni nama dia oleum, ya, untuk membentuk oleum, ya. So ini yang ketiga. Okey, yang keempat di situ. Yang keempat, ya. Peringkat yang keempat, oleum tadi akhirnya kita campur pula dengan air untuk menghasilkan asid sulfurik. Tada, maka dah adalah asid sulfurik. Asid sulfurik pekat, So pekat ni berjaga-jagalah, jangan main-main. Pekat. Okey, kalau kamu perasan, okey, di sini ada gas buangan. Perasan tak ada gas buangan di sini? Ada salur untuk gas buangan. Okey, gas buangan seperti sulfur oksida adalah berasid yang boleh menyebabkan hujan asid. Nama pun nak buat asid sulfurik kan. Jadi gas-gas buangan, lebihan-lebihan gas ni, macam mana kita nak buat ni? Sebab gas ni adalah gas berasid. Tapi kalau lepas di udara, dia akan menyebabkan hujan asid. Oleh itu, cerobong asap kilang perlulah dilengkapi. Cerobong ni apa? Cerobong ni macam saluran asap tu lah. Saluran asap kilang tu perlulah dilengkapi dengan bahan seperti natrium karbonat untuk menetralkan gas yang berasid atau gas buangan tersebut. Boleh dialihkan semula ke dalam kilang untuk digunakan semula dalam proses sentuh. So sebenarnya gas buangan ni boleh menyebabkan pencemaran, antaranya hujan asid. Ada dua cara. Pertama, pasang bahan yang kita panggil natrium karbonat, okey, bagi menetralkan gas tu, sebab gas tu kita boleh seimbangkan dia, kita boleh neutralkan gas tu. Dan ataupun cara yang kedua, kita alirkan semula gas buangan tu ke dalam salah satu step di sini tadi, okey, step di sini untuk menghasilkan semula asid sulfurik tadi. Jadi dengan cara ini kita telah mudah-mudahan menyelamatkan alam sekitar daripada lebih tercemar. Okey. So macam mana dengan video cikgu kali ni? Kalau tak faham boleh ulang tonton semula. Kalau suka boleh share dengan kawan-kawan. So hopefully kamu akan faham. Kalau masih tak faham boleh komen dalam komen. InsyaAllah kalau ada kesempatan, kalau ada keizinan masa, cikgu akan balaslah komen tu, ya. Okey, so study dulu.
So hopefully korang boleh dapat apa yang kita belajar pada hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton video cikgu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.